ini gapo dia? Ini hipone. Kemudian dhammul juyush, ialah mengkumpulkan segala tentera-tentera yang dilatihkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Wa tanzimuha, dan mengatur akan dia akan al-juyushi. Jadi Umar perintah kepada Sa'ad, suruh perintah kepada Sa'ad, Umar perintah pada saat itu ialah suruh susunkan masalah tentera-tentera dan pula mengaturkan tentera-tentera yang dibawakan oleh Musannah. Dan hak Musannah tu dia sudah bawa tentera, lepas tu suruh saat itu nak atur semula. Kerana Musannah tu sudah mati. Tengok, walamma wasala Sa'dun, dan tak kalau sampailah oleh Sa'ad. Bila tak kalau sampailah oleh Sa'ad, Zarwada, akan satu tempat yang bernama Zarwat. Ballaghahu, tersampai berita akan dia akan Sa'ad. Apabila Sa'ad tu sampai pada Zarwada, maka masuklah berita dalam telinga bagi Sa'ad, ataupun sampailah berita akan dekat Sa'ad, annal Musannah, fa'il tu, fa'il bagi balagha. Sampai berita akan dia akan Sa'ad ni, annal Musannah, oleh bahasa Musannah ni siapa di Zarwada, siapa berita masuk dalam telinga bagi Musannah, bagi Sa'ad, annal Musannah, bahasa Musannah, oleh bahasa Musannah ni tuwfiya, dimati akan dia akan Musannah. Jadi apabila Sa'ad sampai pada satu tempat yang bernamanya Zarwada, maka berita tu masuk pada Sa'ad kata Musannah tu sudah mati. Mati buat apa? Mati sebab apa? Musannah mati dengan sebab apa? Min athari jarahatin, dari kerana bekas lukanya, luka bagi Musannah. Kerana terluka, kena tikai, kena panah dia banyak pada di Musannah, maka itulah tersebab punca matinya Musannah. Luka mana? Asabathu, yang menipu ilah ia jarahah, tak ada mana. Asabathu, yang mengena ilah ia jarahatun, dan pula menipu ilah ia jarahah, hu akan dia akan Musannah. Domi tak molek je. Luka-luka kena di tubuh Musannah, kama dia Musannah tu sakit, bawa pada sakit saat itu, sebab kena gapo? Ialah kena terluka ataupun kena panah, kena tikai, maka terluka yang amat kuat yang ada pada tubuh badan Musannah, maka dengan sebab orang panggil terluka-luka itulah yang membawa pada Musannah, orang panggil sakit, membawa pada mati. Kena tikai, kena potin, kena panah, kalau ni kena berdiri sini sedah, sini 4-5 nedah, pala lagi, mati. Pas Musannah kena tikai, kena panah je dulu, perang pedai, lepas tu panah lagi, kena panah kuning, kena tikai lagi, membuat pada tikai yang kuat, luka yang kuat, membuat pada sakit, sampai pada mati. Ni. Wa annahu walla ala jaishihi, dan pula siapa berita akan Sa'ad, annahu, bahasanya walla ala jaishihi, merentahlah di atas tenteranya, tentera bagi Musannah selepas pada Musannah tu mati. Maka dia lah tentera tika ni, hak Musannah ni, Umar latihkan Musannah, tiba-tiba Musannah tu kena tikai banyak berdoa, membuat pada terluka yang amat kuat, mati Musannah. Tengok ingat duk nerau ni, ngaji sikit-sikit dah ni. Kemudian apabila berita sahabat Musannah tu mati dengan sebab kena terluka, lagi pula orang yang meretah gati Musannah ialah kena pada Bashir ibnu Khasasiyah. Fajama'a Sa'dun ilaihi jaisyal Musannah, maka menghimpun oleh Sa'ad ilaihi kepadanya, kepada Bashir, jaisyal Musannah, akan tentera Musannah. Wakana, dan adalah ia jaisul Musannah ni thamaniyata alafin, adalah 8,000 orang semua.
Besar lah tentera ramah ni 8,000 orang besar jugalah. Kalau kita kira panggil radak apa, radak kompan dah lah. Bukan radak konrai. Kalau konrai, orang panggil dalam konrai tu ada satu orang pada tentera tu panggil konroi, lagi pula konroi, lagi pula kompan. Dan kompan tu orang ben-ben ataupun orang panggil beribu. Tu ada kompan. Tu boleh tanya buat tahan. Kalau konroi tu makna tahan duduk dalam tu 100 orang. Kalau kompan tu mana kata askar dan tentera tahan duduk dalam tu 1,000 orang nak kota. Maka tentera yang dibawa oleh Musanna, yang dilatih oleh Umar ialah 8,000. Melepas pada Musanna mati, maka dah saat pun latih tentera 8,000 ni bisa apa dia bawa ialah Al-Bashir. Bashir wa askara, dan buatkan askar ia. Buatkan kemah askar selepas dah Musanna mati, maka dilatihkan, dititahkan perintah Umar Royak ni. Saat pun susung, saat pun menyusung, hipun tentera 8,000, bisa apa dia piping ialah Bashir pula. Wa askara, dia buatkan askar lah ia Bashir bisyarafah, di kapun tempat yang berapa syaraf. Wa abba'ah, dan buat persediaan lah ia Bashir al-jaisha, yakni jaisal Musanna. Awak persiapkan semula, susun mula. Sebab Musanna tu mati, maka seleraklah setah. Puan ni lah, mati tu rupa seleraklah setah pondok tu. Mari orang baru pula susungnya. Potu lah. Wa amara, dan menyuruhlah ia. Awak persiapkan, awak persediaan akan tentera. Wa amara, dan menyuruhlah ia Bashir tu al-umara, akan pimpin segala pemimpin-pemimpin. Suruh duduk situ. Suruh satu, hak ni jaga sini, hak ni jaga timen ni, tengok. Wa arrafa, dan telah memberi pengenalan lah ia Bashir. Jadi saat hijaulah, saat itu nak tengok ke mana, kana sama ni ta'ala wa askara. Kamar hipung kata tentera bagi Musanna tu kepada Bashir. Dan ada tentera 8,000 orang. Patut orang panggil wakil askar pula ni susung kita tak sini. Klik sini sedap sikit. Wa askara, dan buatkan askar lah ia. Ia ni apa dia? Kalau kita klik kepada saat tak ada apa ni. Bisyarafah, disyarafah. Wa abba al-jaisha, dan buat persediaan ia saat al-jaisha. Tolong kepada Bashir buatkan ke askar disyaraf, dan buat persediaan tentera. Patut nak kamar dia saat ni pun titah kepada segala pemimpin-pemimpin. Pagi lagi. Wa arrafa, dan pula ni siapa dia yang orang panggil susungkan masalah tentera ni ialah saat. Dia kena klik situ. Saat. Patut orang panggil saat itulah orang susun tentera semula selepas pada Musanna tu mati. Maka tentera 8,000 orang ni suruh siapa bercara ialah kena pada Bashir. Maka saat pun susung, saat pun atur tentera 8,000 orang buatkan askar di syaraf, lagi pula buat persediaan untuk nak perang. Patut titah kepada segala pemimpin-pemimpin. Titah royak pada pemimpin ni Bashir turun cara masalah tentera bagi saat ni. Tentera bagi Musanna. Patut saat wa'agana wa arrafa, dan memberi pengenalan ia. Beri takrif. Beri kenal. Ala kulli asyaratin, di atas tiap-tiap 10 orang ni. Arifan, adanya qaid dia, ada pemimpin dia, ada ketua dia, gitu. Wa arrafa, dan memberi pengenalan ia saat duk cara ni sebab tangzimuha. Lagi pula dhammul juyush, selepas pada Musanna tu mati, maka saat tu terima titah daripada Umar tolong menyusung tentera bagi Musanna. Lepas tu di atas tiap-tiap 10 orang, maka saat buat gawa ada ketua seorang. Kena taning 10 orang ni siapa yang tua. 10 orang ni siapa dia tua, 10 ni siapa dia pemimpin, 10 orang ni siapa dia yang jadi amirnya. Tengok. Wa arrafa, dan memberi pengenalan ia saat ala kulli asyaratin, di atas tiap-tiap 10 orang ni arifan aiqaidan, ada ketua dia. 10 orang ada ketua sepuas masa nungah. Masa Nabi Musa alaihissalam tersak daripada teh dah. Sesak daripada teh tu orang 100,000 lebih.
Maka makna kata 10,000 ada kepala seorang, ada qaid. 10,000 ada qaid, 10,000 ada qaid. Maka semua tu baiknya 12 kepala. Tapi kepala dan ketua paling besar kali ialah Nabi Musa alaihissalam. Ni sebab ni orang hak piping sungoti tika ni bawah pada umat ialah Sa'ad. Patu orang mimping dah. Patu buat orang mimping tu hak ganti pada musana Sa'ad letaknya Bashir. Patu Sa'ad tolong menyusung wi, tolong atur wi. Tiap-tiap 10 orang tu nah adanya ketuanya, ada pemimpin. Wa ja'ala dan menjadilah ia Sa'ad alar royati. Baca mula alar royati, di atas segala bendera-bendera karing. Dan menjadilah ia Sa'ad alar royati, di atas segala bendera-bendera Islam. Di atas segala bendera-bendera Islam. Ar-royati jamak pada royatun. Royatun mufrad, jamak dia royati, di atas segala bendera-bendera bagi Islam. Rijalan, adalah segala laki-laki duk cara bendera ni. Orang ni buat bendera weh. Dalam perayaan kena ada bendera pada semangat. Dan bendera tu jatuh dia kalah. Ataupun yang lemah semangat. Sebab tu orang panggil orang cara bendera ni min ahli sabiqah aidan, daripada orang yang cepat dan terdulu. Makna orang cara bendera ni kena jaga. Dia tu daripada orang yang terdulu, orang pesen bukan lamat, bukan betak, orang yang cergah. Sebab apa? Ya bendera Islam ni, ya orang buat bendera tu seorang tahu dah. Apabila nak perang bendera Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang ni kena cepat. Apabila orang cara bendera ni, hak ning sana tu dah kena pacun tekak. Misalnya, piang kena pacun tekak. Jatuh tahu dah. Orang lain kena mari sambung. Kerana bendera ni yang tunjuk di atas semangat Islam. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tunjuk di atas semangat dan kehebatan Islam. Sebab tu orang cara bendera ni daripada orang yang terdulu, orang kena cepat. Apabila mana kena panas syak, orang ni terung turun tak kuda, orang lain kena mari sambung. Ataupun pak dah kafir atur tekak orang pegang bendera, orang lain kena mari sambung. Sebab apa? Ini satu semangat, satu kekuatan bagi Islam dengan sebab bendera. Ya tak? Tu dalam Islam lagu tu lah perang tu bendera dia kena ada. Lupa dalam kafir bendera ada belaka tu. Ya bendera ni satu orang panggil semangat jiwa kita orang-orang Islam. Supaya bendera-bendera yang lain dah kan? Bendera tu. Warattabal muqaddamata wasaqata wal mujannabati wat tala'i'ah. Dan mengatur ia saat apa aturlah, susunglah al muqaddamah, akan orang panggil kumpulan hak duk dakpeh. Orang duk dakpeh ni misalnya tentera je biasa susung ramai kan. Lepas tu kumpulan duk muqaddamah hak jadi dinding ataupun berdendai depan tu. Maka menyusung oleh musannah wasaqata, ataupun tentera hak duduk di tengah-tengah, di betih bagi tentera. Dalam kontrak tu dia ada di tengah-tengah, dia di betih. Saqah dia sebenarnya betih, makna tentera hak duduk tengah-tengah. Wal mujannabati. Lepas tu orang panggil tentera yang duduk kapik tepi tulis ni kanan kiri tu. Mujannabat nak lamu-lamu di tepi-tepi tu ni. Tu siapa yang susung? Musanna kau susung. Wattala'i'ah, dan segala tentera hak jadi orang panggil jadi orang panggil nanti duk tengok kenwai hak tentera lek demo dan kenwai hak tentera kita. Faham ni dalam kita tu media perang ni ada sah depan tu orang panggil muqaddamah. Lepas tu ada sah as-saqah di betih-betih tentera, di tengah-tengah tentera. Lepas tu ia ada mujannabah, ada lamu-lamu kapit tepi. Orang panggil pit dia dah. Pit bagi tentera. Kalau kita main bola, adanya orang panggil orang tengah apa dia? Yakni fok jadi apa? Back. Back tu muqaddamah dah. Muqaddam nanti teh kawan bola tak masuk lego. Ada panggil muqaddamah. Pas tengah-tengah tu fok main tengah. Main tengah. Dah. Fok main pit, main karak, main sayap lek tu lek ni. Lepas tu nanti tengok hak mana fok kita ni nak hantar ambil nak hantar panok ke hantar panjang. Sebab tu main bola tu
Maka tentera lagu tu ada hak dapat, ada hak tengah, ada hak kapit. Lepas tu hak nanti tengok hak jadi tentera mana, tentera kita dan tentera demo, perhati. Musannalah orang yang susunya. Lagi pula faja'ala, maka menjadilah ia musanna alal muqaddamati, di atas depan sarpe. Orang duduk dulu ataupun depan sah, depan kontrak, depan kontak tu, orang duduk belah depan, musanna tak siapa dia. Musanna tak siapa dia, orang jaga sarpe. Kalau nebek, kalau kita tu bola kau hak jadi nebek tu dia. Hanti jaga tentera tu. Hak depan belah tentera lain nak mari, dia duduk depan kali. Musanna tak dia. Zahrata ibnal Hawiyati, ialah kena kepada Zahrah. Dah tengok molek. Musanna tak pada Zahrah Farid. Tengok molek dah gaji lama-lama sikit-sikit ni dah. Maka menjadi musanna saat itu akan Zahrah duk sarpe. Jadi orang panggil duk nanti jaga sarpe. Zahrah ibn al-Hawiyah. Fantaha, maka su'lah ia gapo? Maka mempersudahlah ia saat. Ada sebagai letakkan Zahrah jadi orang duk jaga sarpe, maka menyudahlah ia musanna ilal azibina, gi kepada hujung-hujung bagi sah tentera. Makna kata orang duk jaga sarpe ialah kena pada Zahrah, maka menyudah ia pergi kepada hujung-hujung dan tahan ataupun di belakang bagi tentera tadi. Wa alal maimanati, dan pula di atas maimanah, yakni belah kanan tentera. Hak depan ialah kena kepada Zahrah, pergi sudah kepada hujungnya. Ni sarpe dah ni. Orang duk sarpe ni pia ni. Maka musanna dan saat ni terletak ialah kena pada Zahrah. Mai sini gesuk hujung ni. Heran ni. Ni muqaddamah mik pada sarpe. Pia cara sarpe ni ialah saat taknya Zahrah ibnul Hawi gi sapa kepada hujung sah. Wa alal maimanati, dan pula di atas kane. Ni kane bagi ni pit ni lah, kane ni mujannabat kane ni. Lamun kane ni musnah saat tak pia wa alal maimanah, di atas sebelah kanan Abdullah, yakni Abdullah kena pada Abdullah ibnal Mu'tam, ialah Abdullah ibnu Mu'tam. Wa alal maisarati, dan pula sebelah kiri, pik belah kiri. Tak molek tanam molek payah kau nak faham tu. Makna orang duk muqaddamah sarpe tuanya siapa susah lek ni. Ambil daripada depan, siapa hujung. Dia cara Zahrah. Patut sebelah kanan ni, nah musanna ke apa? Saat tak dia, tak kepada dia. Jadi ketua carakan pi ataupun nah sebelah kanan daripada tentera ialah kena pada Abdullah ibn Mu'tan. Wa alal maisarati, dan di atas sebelah kiri. Sebelah kiri daripada tentera dia cara weh. Syarhabil ibnu Samti al-Kandiyu. Tak boleh. Patu pit ataupun lambung sebelah kiri, orang yang cara tentera ni kapit. Depan kena kepada ia Zahrah. Sebelah kanan tentera ialah kena pada siapa dia? Abdullah ibn Utan. Sebelah kiri, lambung belah kiri bagi tentera ialah kena pada Syarhabil ibnu Samti al-Kandiyu. Wa khalifatuhu, dan penggantinya, pengganti Syarhabi, hadat cara sebelah kiri, sayap sebelah kiri, pik belah kiri ni dia Khalidun ibnu Urfatah. Ialah kena pada Khalid ibnu Urfatah. Bukan Khalid ibnu Walid dah. Orang ganti pada Syarhabi, hak orang pencara sayap sebelah kiri ialah kena kepada siapa dia? Kena kepada Khalid ibnu Urfatah. Wa ala saqati, dan menjadi pula di atas betih bagi tentera, yakni tengah-tengah tentera. Orang kita ni pala lagi ni. Tengok pala ni orang panggil muqaddamah, tubuh patu di betih di bawah hujung-hujung tentera tu. Pia duk cara ala saqah,
yakni dibetih bagi tentera, di hujung tentera pia, ialah Asim ibnu Amrin, ialah kena pada Asim. Wa ala tala'i Sawadu ibnu Malikin, dan di atas orang yang naik ke lehat teh, orang nanti tengok tentera mana cacat, di mananya nampak selerak, di mana ada cedera di mana ada cacat teh, patut orang nanti duk tengok nah tentera cacat teh. Pia nanti tengok. Ya kena tak laka tu. Supaya orang gocah pun nah, orang panggil lupi tu kena tengoknya. Gocah masuk tak masuk, lutut masuk tak masuk. Nampak anak muai kita ni, budak kita ni gocah tak masuk weh. Lepas tu biar kena beki, ialah orang panggil lupi tu. Lepas ni orang panggil tentera tak ada. Yakni saat tak dah depan bagi saf tentera sampai ke hujung ialah Zahra. Belah kanan ialah Abdullah. Sebelah kiri ialah kepada Syarhabi. Lepas tu di betihnya Asing. Lepas tu orang nanti tengok tempat cacat tentera Sawadun ibnu Malikin, ialah kena pada Sawad. Sawad weh. Wa alal mujarradati, dan di atas mujarradah, di atas kesunyian. Tengok dah nanti cik tentera ada cacat, ada cedera, nanti tengok tu kena pada Sawad. Lepas tu di atas kesunyian. Dah sunyian ke mana? Tengok tempat-tempat saat ni tu dah. Mujarradah tu tempat jadi sunyi-sunyi. Tempat nampak jadi sunyi, tak ada orang tu. Pia nanti cara situ nampak jadi luar-luar daripada tentera tu mana. Wa alal mujarradati, dan di atas orang gawak, di atas kesunyian tu daripada tentera nampak jadi luar-luar tu pia cara. Salman ibnu Rabi'ata al-Bahiliyu, ialah kena pada Salman ibnu Rabi'ah al-Bahiliyu. Wa alar rijalati, dan di atas kaki-kaki, hujung kaki ni orang kepala apa ya ada kaki. Lepas tu dalam metap tu, dalam kontak tu ya ada kepala, ya ada kaki ya. Hujung ya tu. Di atas kaki-kaki tu Jamalu ibnu Malikin, ialah Jamalun ibnu Malikin al-Asadi. Wa alar rukban, dan pula di atas masalah kenderaan. Cara hak masalah kenderaan, cara masalah daripada unta dan kuda nak pergi perang tu biar orang cara. Ya kena latih tua lah, ya tak selera. Amu harap kamu, tu harap aku di hujung di kaki, bagi tentera ataupun di hujung ya tu biar ada cara situ. Ya ada orang cara nama Jamalun ibnu Malikin. Lepas tu di atas kenderaan di dalam medan perang tu, daripada kudanya, daripada utanya, daripada hemanya, pia cara tertengah kendera. Deh. Abdullah ibnu Zilyamnin al-Hanafiyu, ialah kena pada Abdullah anak bagi Zilyamnin. Orang cara tertengah tentera dan pula kenderaan untuk wak naik le medan perang, orang cara kenderaan, carakan unta dan kuda ialah kena pada Abdullah. Wa alal qada'i bainahum, dan pula di atas orang menghukum, pia nak pergi perang, pia tu baik, pia tak tu baik, pia pergi depan dulu, pia duduk belakang, pia nanti mana, pia nanti hantar apa menjani. Tu ada. Wa alal qada'i bainahum, dan di atas menghukumkan, nak hukum, nak serah ataupun nak panau, ataupun kita kata nak perang pasal mana, pia orang hukum. Pia orang buat putusan bainahum ay bainal juyush. Tetap molek apa wa alal qada, yakni orang nanti buat hukum nak lepas tentera saat ni tu, tentera kuda dulu ke, tentera jalan kaki dulu ke, ataupun tentera hak pakai menepih ke, ataupun tentera hak pakai mana, pia orang nak lepas ni, pia orang nak hukum. Deh Abdurrahman ibnu Rabi'ata al-Bahiyu, kena pada Salman, kena pada Abdurrahman. Dalam tentera tu, tentera tu ada, ya Allah ukhruju, mun tu baik. Mana orang panggil
Jaisha gawa, Jaisha Syaif. Misalnya. Dah. Tubik dulu tentera pedang tu. Ataupun ukhruju Jaisha gawa, Jaisal Farisi. Orang panggil tentera hak akan kuda tu. Tubik dulu. Ni orang panggil daripada orang duk cara nanti buat hukum. Tentera mana tubik dulu? Tentera awak pedang ke? Tentera awak panah ke? Tentera jalan kaki ke? Tentera hak naik kuda? Orang hukumnya ialah Abdul Rahman. Dalam media perang tu. Wa katibil jaishi, dan orang nanti jadi kerani, jadi penulis bagi tentera. Hak mana sakit, hak mana mati, hak mana perlu pada ubat. Ya kena dah berlaku weh. Orang nanti tanda. Tentera kita apa orang dah sakit ni. Tentera oleh demo tu lagu mana? Tentera oleh kita apa orang sakit perlu pada ubat, perlu pada pertolongan. Berapa orang? Hak orang nanti jadi kerani ataupun penulis bagi tentera ni. Ziyadun ibnu Abi Sufyan. Tanda molek. Ialah kena pada Ziyad. Tanda dah abang tanda molek. Wipah kita sudahlah. Orang jadi kerani nanti tulis. Tanda tahan kita apa orang dah sakit ni. Tahan kita apa orang mati ni. Tahan kita perlu pada kena tolong ni berapa orang. Kena wakil ubat. Sepuluh tentera tu lah. Dia kena ada orang panggil ruk kupai, tak ruk kupai. Hak ni kena bang weh. Panggil ruk kupai mari. Ataupun nengkau neng masalah. Panggil mari lalu kupai ke apa lah. Orang panggil, apa dia? Orang panggil pelang. Ataupun orang panggil satu daripada kupai. Lagi pula daripada orang panggil jemaah yang awak pertolongan di atas tentera kena berdek, kena bau pun ni. Dia kena panggil lagi. Orang panggil kolam sem, orang panggil. Orang panggil satu, orang panggil kekuatan jadi musaadah ataupun pertolongan kepada tentera yang lemah ni. Pergi tengoklah media perang lah tu. Waraidihi wada'ihi, dan orang nanti memanggil akan dia akan tentera. Nampak tentera metang kau lain dah weh. Tubik daripada tajuk dah weh. Ataupun tubik daripada hak dah weh. Perang jadi kabung dah weh. Dia nanti panggil. Dia nanti seru. Oi, memperang tak kena lah tu. Selerak dengan susun ni. Misal kita tak. Perang ni. Menggocah tak kena lah tu. Dah sepak luar tu. Lutut tubik luar. Tak jadi tu. Lepas tu orang nanti panggil tentera jadi kabung tu biar. Tu mana? Waraidihi wada'ihi, dan orang nanti memanggil dan menyeru akan dia akan al-jaishi. Hak jadi kabung dalam media perang ni. Salman al-Farisi. Ialah Salman Farisi. Salman Farisi asal ni bukan Islam. Dia duduk dari Faris. Wahya besok perang. Dia banyak kali sangat dia duduk dengan Raja Farisi. Dia perang. Pasal Salman ni perang bijak. Kerana satu ketika Nabi kita pernah tanya Fok Sahabat masa perang Khandaq. Perang apa? Perang gali pari. Kita panggil perang Khandaq. Ataupun perang ni dia panggil perang Ahzab. Boleh panggil tak? Sebab apa panggil Ahzab? Kerana kumpulan orang kafir tu dia beripung banyak. Beripung Fok Quraisy pakat dengan Yahudi. Yahudi pakat dengan Quraisy. Sebab dia deki, dia nak marah sangat. Nabi SAW perang di Badar tu orang Islam 313 orang. Dia benih orang kafir Quraisy 1000 orang lebih. Kemudian timbul lepas pada peperangan Badar, dia timbul peperangan Uhud dulu pada tahun yang 3 yang keempat. Mari duk pada tahun yang kelima yang kena tu, dia timbul pula peperangan Khandaq. Gapo peperangan Khandaq? Yakni perang gali pari. Ketika ni tentera bagi kafir tu Al-Ahzab, kumpulan yang besar sampai berpuluh-puluh ribu. Tentera Islam 3,000 kan. Lepas tu nak buat lagu mana kita nak perang dengan Khandaq, nak perang dengan Ahzab ni. Tuhan kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul gaba wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jika orang kafir tak kena pun kita nak buat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Lagi patu la ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dengan tentera Islam 3,000 dapat mengkalahkan kumpulan yang besar Ahzab. Hak kita dok takbir raya dah.
La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dan wa nasara 'abdan wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dah sebut dah. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan malaikat Tuhan saya. Sadaqa wa'dah, benarnya janji Allah Ta'ala. Wa nasara 'abdah, dan Tuhan tolongkan hamba-Nya. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tuhan kuat tentera-tentera Islam. Lepas pada tu Tuhan mengalahkan Ahzab yang besar daripada kumpulan kafir Quraisy dengan Yahudi 40,000 orang. Lepas tu siapa dia pergi pandang kan? Dia kata kan, Salman Farisi kata, ya Rasulullah, amba biasa perang dengan raja amba di Faris dulu. Tapi apabila mau perang besar, apabila tentera berpuluh ribu, fok-fok kami galikan parit. Gali parit likun tentera kita. Misalnya ni parit. Kita duduk sanlai ni parit. Lepas tu parit tu dalam luas tu, seolah tak kalau kuda lopak mari, tak lepas dia jatuh ke parit tu. Tu hak Salman wi fikrah, wi pandangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi apabila Salman wi pandangi kata, ya Rasulullah, amma saat ni pernahnya perang dengan raja kami di Faris. Kemudian apabila kontrak yang besar, kami galikan parit luas tak luas, kira tak kuda lopak mari, tak lepas jatuh lah parit tu. Maka Salman Farisi bila masuk Islam buku, dia ada baca Taurat. Sebut kata Nabi akhir zaman ni tah belakang yo ada ke? Ada khatamun nubuwah. Bila tu orang panggil ada khatam Allah Taala di atas belakang Nabi ketika Nabi nak Isra dan Mi'raj, Jibril belah goyak ke Israfil ku nak belah dada Muhammad menggimik air Zamzam. Lepas pada belah jahat siap dah basuh-basuh dada Nabi hati Nabi, maka Jibril ambil khatam pam talkan pam. Jalan ada khatamun nubuwah. Lepas tu Salman Farisi dia tengok di dalam Taurat ada royak Nabi akhir zaman ada khatamun nubuwah. Lepas tu sebab tu Salman mari di Farisi di daripada Iraq kok nono, mari di Madinah tanya mana Muhammad, aina Muhammadin, aina Muhammadin. Dia mata Muhammad duduk dalam sejid tepi Muhya tu lah. Kita tengok Muhammad. Aku nak tengok dah belakang, cuba selok sikit, ada sungguh ke tak benda ada sebut dalam Tauratku ni. Nabi pun selok pak dah belakang, ya ada sungguh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mansur wahdahu, ada tulis tah belakang Nabi. Tulis belakang tu. Apabila Salman Farisi tengok tah belakang Nabi ada sungguh, dengar ia baca betul dengar dalam kitab Taurat ya. Dia pun kata nak asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Muhammadur Rasulullah. Ayah baca lah Taurat. Lepas tu baca lah Taurat, tengok betul ke dah kitab yang royak tu kepada Nabi Musa tu. Mari tengok tah belakang Nabi betul ke tak betul benar berlaku. Tu wakil tu sungguh-sungguh tak. Sebab bahasa Islam tu Salman Farisi. Wa kullu zalika, dan bermula tiap-tiap dimakan itu tu. Dimakan mana? Dalam kita tak domain. Wa kullu zalika, dan bermula dimakan itu. Dimakan mazukit. Ai min gawa min ta'rifihi ala kulli asyaratin arifan wa ja'lihi ala rayati rijalan min ahli sabqah. Tak situ. Wa kullu zalika, dan bermula tiap-tiap dimakan itu. Tak molek domain. Ai mazukit min ta'rifihi ala kulli asyaratin arifan. Maka saat tokkan dah tiap-tiap 10 orang tokkan satu latik, satu tua, satu pipin ni bagi 10 orang. Lepas tu masalah saat pula jadikan masalah bendera Islam, adanya lelaki pada Islam tolong cara bendera tu. Kullu zalika ni bi amrin inding titah ni dengan satu titah ataupun titah min Umar, daripada khalifah daripada khalifah Umar ibn Khattab ataupun Amirul Mukminin. Ning titah mari daripada kerajaan pusat ialah Umar ibn Khattab yang kita lagu ni. Sekat tu dulu kamu kata nuzulul qadisiyah qada tu dulu. Sekat tu dulu haping boyak kipeng gapo ada cara sikit dah kita buat sikit lah. Pasal itu sekat ni. Dan tak apalah kita pergi sikit.
kalau kita tengok kepada Zohir lafaz, tengok kepada betul-betul lafaz bagi nasih, iaitu ia kembali ataupun ia pulang kepada nasih hak pakai dengan mana insyaAllah. Mana kata kalau tengok pada Zohir itu nasih itu ia tak kembali, ia tak pulang tak kepada makna an-naklu ataupun nasih yang mana terliru tak. Pokoknya ia kembali kepada makna bagi al-izalah, makna bagi menghilang. Lepas tu nasih ni ada khilaf, ada selisihnya pada gunakan lafaz nasih. Tu ada khilaf lebih 3 kata Lepas tu 3 kata ni kata bagi K lah. Lepas tu kata K mula-mula ia kata nasih ni, ia kata nasih hak pakai dengan mana al-izalah ataupun nasih hak pakai dengan mana an-naklu. Dia kata dua-dua ni hakikat laku. Kerana apa? Kerana dia kata nasih hak dipakai dengan mana al-izalah ataupun nasih dipakai dengan makna an-naklu, dia panggil lafaz musyarakah, lafaz yang berkongsi. Dia berkongsi itu berkongsi pada makna dua ni. Abang tu kata kemana dia kata lafaz ni hakikat belaka. Pakai mana izalah pun hakikat, pakai mana an-naklu pun hakikat. Panggil lafaz dia tu musyarakah pada makna dia. Supaya lafaz ainun tu, lafaz ainun ni pun orang panggil lafaz musyarakah ni, lafaz musyarakah pada makna dia. Dia ada ainun guna dengan ainun mat, lepas tu dia ada ainun tu guna dengan ainun insan. Boleh guna belaka, panggil dia berkongsi pada makna dia. Lepas tu kata K yang kedua, dia kata K yang kedua ni, dia kata nasih ni, nasih kalau hak dipakai nasih dengan makna al-izalah, dia kata hak tu hakikat, hak tu hak sebenar sungguh, hak hakikat sungguh. Adapun kalau kita pakai nasih dengan makna an-naklu dengan makna pindah, hak tu dia kata bukan hakikat, bukan hak tu dia kata majak saja. Tu kata K yang kedua. Dan kata K yang ketiga, dia kata kata K yang tiga, dia kata nasih kalau hak pakai dengan makna an-naklu, pakai dengan makna pindah, hak tu dia kata hakikat tu. Tapi kalau nasih dipakai dengan makna al-izalah, hak tu dia kata majak. Tapi kata yang ketiga ni dia panggil jauh sangatlah daripada yang betul. Okey lah ta'ala. Muhaimi supik je lah. Maka rasa ni kalau kita tilik di beberapa rasa tu, ia kembali kepada mana izalah. Dia tilik pada jumlah, ia kembali kepada mana izalah. Dia tidak kembali kepada mana an-naklu dan mana tadi. Mungkin kalau kita tilik pada lafaz, pada beberapa rasa ni, dengan mana izalah, dengan mana menghilang. Bukan dengan mana an-naklu dah, bukan dengan mana berpindah dah. Lepas tu untuk hilah pada guna untuk salah pada guna lafaz nasih. Kata yang pertama iaitu lafaz nasih pada hakikat ni dengan makna izalah dan dengan makna an-naklu. Izalah pun makna hakikat juga. Lepas tu an-naklu pun makna hakikat juga. Maka dua-dua ni dikatakan lafaz mustarak. Ini lafaz berkongsi pada makna ini. Maknanya berkongsi lafaz ni. Lepas tu supaya juga dengan lafaz ainun. Ainun ni dihakal juga. Satu ketika ainun mat, air mata. Satu ketika ainun insan, mata manusia. Ketika ni dikatakan lafaz mustarak di dalam ilmu mata. Lepas tu kata yang kedua iaitu lafaz nasih pada hakikat ni. Lafaz nasih pada hakikat ni kena kepada makna izalah, kena kepada makna menghilang. Lepas tu lafaz nasih makna an-naklu ni majak sahaja, menjadi sahaja. Lepas tu kata yang ketiga iaitu lafaz nasih pada hakikat ni dengan makna an-naklu, dengan makna berpindah. Tapi makna izalah ni ia majak sahaja. Ketiga. Maka kata ketiga ni jauh sangatlah daripada nak betul.
Jahwak Nami. Hari tak betul anu. 3. Mak sorry dah. Betul kata FK yang pertama katanya nasai mak guna dengan makna al-izalah dengan anak-anak tu berpanggil apa pada hakikat nasai guna pada hakikat pada hakikat nasai ialah dengan wadah amal al-izalah milah dan al-anak tu ikut itu bukan dengan majak dah. Jadi kerana anak nasai ni dia ada yang ataupun berkongsi pada makna berkongsi pada makna. Makna yang pertama ni makna al-izalah, makna yang kedua ni makna an-nafyu. Lupa juga dengan apa rafa ainun. Rafa ainun ni orang yang akan mustara Allah. Rafa itu berkongsi berkongsi pada makna. Dalam makna yang tu dengan makna ainun ataupun kalau dengan makna ainun. Ini panggil arafah surah. Betul kata FK yang kedua katanya nasih pada hakikat ni ialah dengan makna al-izalah. Al-izalah orang panggil nasih pada hakikat. Adapun nasih gunanya anak tu ni orang panggil pada hakikat, pada manjadi, pada penyembah. Kata FK yang kedua nasih pada hakikat ni ialah dengan makna anak dengan makna berzina. Adapun dengan dengan makna al-izalah dipanggil dengan majak dengan penyembah dia. Okey, insya-Allah Allah Taala. Buka kitab dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. وحده هو الخطاب التي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه tengok anhu. Wahadduhu dan bermula takrihnya takrih bagi an-naskhi. Kita ada cara masalah an-naskhu nasakh. Apa nasakh? Pada logatnya mana al-izalah. Hak tu di atas asalnya. Itu masyhurnya. Pada logat Arab sebut tak an-naskhu mana al-izalah. Tapi setengah ulama pakai mana an-naskhu dengan mana an-naklu, berpindah. Deh. Tapi katanya di dalam kata musannif ni makna an-naskhu ni tubik pada dua makna. Kalau makna an-naskhu dengan makna al-izalah ataupun an-naskhu dengan makna an-naklu berpindah. Tengok. Apa takrif tu orang panggil masalah takrif naskhu saat ni tu pada logat. An-naskhu dengan al-izalah ataupun an-naskhu dengan makna an-naklu hak tu orang panggil pada logat pada bahasa Arab. Deh. Adapun an-naskhu pada syarak tengok. Wan wahadduhu dan bermula ta'rifnya. Tu had mana ta'rifnya, yakni pengenalan bagi apa? Bagi an-naskhi. Apa hadduhu? Ai ma'nahu, bermula maknanya. Makna bagi an-naskhi. Pengertiannya bagi an-naskhi. Mana? Makna mana? Al-istilahiyyu, yang sebulak soro oleh ulama-ulama, ulama usuliyin ataupun ulama bagi ulama usuliyin, ulama ilmu usul fiqh. Maka maknanya
ataupun pengertiannya yang disepakatkan oleh ulama-ulama al-usuliyun. Katanya lagi pula makna yang sepakat oleh ulama, ayat ittifaq ulama, asy-syar'iyyu, makna yang dibahasakan kepada syarak. Makna dibahasa pada syarak mana kata kerana masalah an-naskhu ada pun an-naskhu pada logat, pada tuturan Arab bahasa Arab dengan mana al-izalah, ataupun an-naklu, ada pun an-naskhu pada istilah sebulat suara ulama usuliyun, ulama usul fiqh, lagi pula bahasa syarak. Ni apa dia? Huwa iya hadduhu ni. Hadduhu tu mubtada huwa tu mubtada yang kedua. Al-khitabu tu orang panggil khabar bagi huwa. Jumlah tu orang panggil jumlah mubtada per kedua dengan khabarnya mari jadi khabar bagi haddu. Tak molek. Wa hadduhu tu mubtada yang pertama. Zaidi. Wa tu dikata mubtada yang kedua. Kemudiannya al-khitabud dalu tu orang panggil khabar bagi huwa, maka jumlah tu orang panggil jadi khabar bagi hadduhu ataupun murtada yang pertama. Supaya kita duk ngapal mata jimiuh tu lah. Al-kalamu bermula kalah, huwa iyo kalah. Gawa al-lafzu khabar bagi huwa, maka hipung huwa dengan al-lafzu mari jadi khabar bagi al-kalamu mubtada yang pertama. Supaya tu lah. Apa panggil khabar jumlah ismiyah ni. Huwa iyo hadduhu ni. Ta'rif ataupun makna bagi an-naskhi pada masalah syarak ataupun istilah ulama. Al-khitabu ialah satu khitab, yakni satu tuturan Allah. Waidah. Khitab tika ni makna makna tuturan Tuhan. Satu khitab Allah, bukan tuturan ni bukan tuturan manusia. Tak ada nak pada tuturan manusia. Khitab ni sebab tu dia panggil khitabullah. Apa khitabullah? Quran ni makna khitabullah, tuturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis tu dia panggil khitabun nabi, khitabur rasul, khitab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haddun nasakh ni ialah khitabun, al-khitabu ialah satu tuturan Allah, cakapan Allah, khitab Allah. Khitab mana? Ad-dallu, yang duk tunjuklah ia khitab Allah Ta'ala ni. Duk tunjuk ala raf'il hukmi, di atas nak mengangkatkan satu hukum, nak menghilangkan satu hukum, nak melenyapkan satu hukum. Hukum mana? As-sabiti, yang sabitlah ia hukum tu sudah sabit dah. Tapi dengan khitab ni nak menghilangkan satu hukum hak sabit dah. Sabit hukum ni sabitnya sebab apa? Bil khitabil mutaqaddimi, dengan khitab yang telah terdulu. Dengan sebab khitab terdulu maka hukum ni sudah sabit. Ala wajhin, di atas satu jalan sabit tu, di atas satu aja. Lepas tu laulahu, jikalau tiada nyo gapo, tengok dalam cara ya. Ai laula al khitabus sani, jikalau tidak ada khitab yang kedua mari. Tuturan Allah Ta'ala juga, tapi mari kamar dia, mari nama kedua, mari pula tuturan yang lain. Tuturan yang kedua, tuturan kamar dia, lakana, nascaya adalah ia al-hukmu, saat ni hukum saat ni tu hak dengan khitab yang telah lalu ni, sabitan, sabitlah ia. Kalau khitab yang baru tak mari, khitab yang kedua tak mari, bermakna kata khitab hak pertama tu sudah tetap, sudah sabit. Tapi ni mari khitab sah lagi. Maka khitab yang kedua adalah menasahnya, khitab yang kedua memperhilangnya, mengangkatkan hukum khitab yang pertama.
Tulangkana nascaya adalah ia al-hukmu sabitan. Sabit kalau kita dua tak ada sabit yang kita misal lagi. Sabit tu ma'antara khihi serta berlamak tenyo. Beramak tenyo ai al-khitab bisani serta bersama te Syafi'i. Sertanya berlamak tenyo lamak te bagi al-khitab bisani. Nah, anhu daripadanya daripada al-khitabil mutaqaddim. Dengar dah. Nah, tengok bicara nah nasakh. Tengok. Kita tahu bahasa kita ni khulasa kita ambil nasakh. Tengok nasakh nah. Tengok. Jadi kalau weh. Nasakh nah. Tapi pehelo nasakh maknanya tengok. Wal aslu yani ad-dalil ala naskhi wa qauluhu ta'ala ma tulis molek weh ma nangsakh min ayatin au nungsiha ngapa ayat ni ingat waktu mai royak mula na'ti bi khairim minha au misliha ning dalil dalil lah. Artinya akan apa-apa yang kami menasahkan dan kami menghilangkan daripada satu ayat atau kami lupa maka kami Tuhan membawa datang karo dan ayat terlebih baik comel daripada dulu atau seumpamanya itu maknanya deh ni kita katakan apa asah dan pula kita kata dan pula hatta sakh yang luwatan pada lorak ialah kita kata dua satu an-naskhu bimakna al-izalah kaulihim al-arab maknanya nasakha tulis mula asy-syamsu ya pada az-zillah ai azalathu
Ayat ni menghilang ia dan mengakak ia. Akan bayangan. Ni pada logat. Nah. Nakli berpindah. Kata ra'atana. Nah. Nasakhtu ma fil kitab. Ai naqaltuhu. Nah, aku memindahkan dia. Aku menghilang dan memindah akan dia daripada nuskah lama kepada nuskah baru. Ni makna pada logat. Wahadduhu, saat itu kita kata wahadduhu ai maknahu al-istilahiyu. Asy-syar'iyyu makna gana. Dah. Makna yang apa dia? Wa al-khitab. Ad-dalu ala raf'il hukmi as-sabiq. Ada as-sabiq. As-sabiq apa dia orang panggil bi khitabil mutaqaddim. Dengan khitab yang lama. Dah. Mana khitab yang dulu seperti kita kata awal Islam dulu tu khitab yang dulu kata nah. Dah. Asy-syaikhatu wasy-syaikhu asy-syaikhatu wasy-syaikhu iza zanaya. Kemudian dah. Dia panggil ala wajhin, di atas satu wajah. Laulahu. Khitab bisani. Apa khitab sani? Az-zaniyatu waz-zani iza zanaya. Ada iza zanaya. Kita katanya lakanal hukmu adalah hukum saat itu kau. Asy-syaikhatu wasy-syaikhu sabik. Nak celakan hukum tu sabitan. Ma'atarakhi anhu.
Anhu ai anil khitami mutaqaddim. Tak kalah. Tak kalah, perhati sini tengok. Tak kalah weh, perhati sini. Tengok sini. Nak suruh sikit. Nah, patut kita sikit. Nah. Ni kita dok ngaji bab nasakh. Orang panggil sebuah kata nasakh. Nasakh, orang panggil satu rupa daripada nasikh mangsuh. Tengok. Apabila nasikh mangsuh ya adanya nasikhun. Lepas tu satu kita ternasikun, yang kedua mangsuhun. Lepas tu ya ada nasikhun, orang menasakh. Nah. Orang menasakh tu asalnya Allah Ta'ala, lepas tu ya tubiknya naskhun. Mana nasikh kita kata ayat az-zaniyatu. Ni sewaktu kita yang menasakh menghilangkan daripada ayat yang dulu. Maksud kita kata asy-syaikhatu wasy-syaikhu. Nak faham ni. Maka apabila adanya nasikh, ada maksud, ia tubik satu rupa nama naskhun. Apa naskhun? Yakni menghilang, membatalkan hukum yang dulu. Tengok. Kemudian apabila sebut kata an-naskhu, ia kena ada rukun-rukun dia. Apa? Nasikhun. Satu ayat yang membatal ayat yang dulu. Ataupun ayat yang baru ni. Khitab baru ni. Khitab yang kedua ni, dia jadi nasikh. Makna kata menghilang, mengangkat, ataupun membatal daripada khitab yang dulu. Khitab dulu tu nama mansukhun. Makna satu lafaz, satu titah, satu tuturan, satu khitab yang dibatal akan dia sebab mari khitab hak baru ni. Nah, supaya dia kata dulu ya tu jadi fa'ah. Apabila mari kan fa'ah hak baru ni, maka fa'ah dulu maka terbatal. Tak ada kira lah langan ya tu. Nak buat kira, tapi ya orang panggil adik lah dia tu fa'ah. Tapi lah ni nak pakai gapo, nak gambar hukum gapo, nak royak gapo lah sekolah, kena turut fa'ah baru tu. Fa'ah dulu tu cuma adik dah. Tapi kesan-kesan yang ni ya tu ada lah. Tapi nak pakai di kari learning, kongkru semua, budak semua, kena pakaikan hukum fa'ah baru tu. Ya nak ke mana kau tu? Sebab fa'ah dulu tu dibatal dah. Supaya ni nak misal. Kalau kita nak misal apa? Misalnya kita tahu hukum Nabi Isa, syarat Nabi Isa, syarat Nabi Musa, maka dibatal akan dia mansukhatun bi syar'in Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada masa Nabi Musa, kalau kena darah di tangan ni, tangan baju ni, dia nak basuh tak boleh. Tu syarat siapa? Syarat Nabi Musa. Kemudian kalau kena gapo darah di baju, kena najis di baju, dia kena guting saya. Tu hukum ni bagi masalah umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa apabila kena darah di baju, kena darah di tangan, kena kat tangan. Tu no yang tok syadik, kuat, lagi pula berat. Kemudian apabila marikan syarat Nabi Muhammad, undang-undang yang Allah Ta'ala turun pada Nabi Muhammad, maka syarat Nabi Muhammad dah batal semua, akad semua syarat-syarat bagi Nabi Musa, Nabi Isa tak hak kena najis, kena saat ni tu kena kurang, kena guting, hak tu dinasakh. Maka syarat bagi Nabi Muhammad nama nasikhun, yang menasakh akan syarat bagi Nabi Musa, Nabi Isa. Syarat Nabi Isa orang panggil mansukhun, satu syarat dibatal, dinasakh, diakad naik ke langit. Kemudian hodok sabit, hodok pakai ialah syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Cara pakai ke syarat Nabi Musa tak dah. Cumanya tengok letak untuk buat mikir, tapi itu ada kecek. Nah, tapi syarat tu dibatal habis semua dah tak. Kerak kena kerakkan, apabila kena najis, kena kerak darah yang ada, kena guting darah yang ada di baju. Lepas tu syarat bagi Nabi Musa, banyak kau. Apabila salah, nak taubat dengan Tuhan tak boleh, nak minta astaghfirullahalazim. Kita syarat Nabi Muhammad ni, apabila hamba tu salah, walaupun dosa besar bukit, walaupun dosa seperti air laut, berbuih-buih air laut, tapi boleh taubat.
Boleh minta ampun, boleh kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Pasti kita duk sorai, kita teriak, kita tinggal dosa, kita serik. Maka syarat Nabi Muhammad ni batalkan syarat Nabi Musa. Syarat Nabi Musa dulu nak panggil nak lepas daripada dosa, dia kena bunuh diri sendiri. Dia kata supaya tak. Maka syarat Nabi Muhammad ni dibatalkan syarat bagi Nabi Musa alaihissalam. Syarat Nabi Muhammad nama nasikhun. Syarat bagi Nabi Musa mansukhun. Tengok Nabi faham sini. Kamar di mana kau dalih? Dalih percemi kata tunjuk kidak tah nasakh ni. Mana dalih? Qauluhu ta'ala wa qaulu ta'ala manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Baca molek au mithliha. Baca wikna molek ayat Quran ni dalam surah Baqarah ni. Manangsak min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Akan apa-apa yang kami menasah dan kami menghilang, yakni Allah. Apa-apa ni dia panggil mani masyartiyah ni kita tengok di dalam kitab. Kita tengok dalam kitab Nahum Kawakibud Durriyah, kita tengok dalam Qatunah. Matika ni dia panggil masyartiyah, makna apa-apa. Akan apa-apa. Jadi maf'ul bagi nangsah ni pada maknanya maf'ul bagi nangsah, tapi dia beramal nangsah, menjazihkan nangsah. Ma ni menjazih dua fi'il. Mana fi'il dua na'ti ni. Asal na'ti. Maka jazih fi'il dua panggil jawab syarat. Asalnya na'ti gitu. Manangsak akan apa-apa yang menasahlah oleh kami, yang memperhilang oleh kami ni Allah min ayatin daripada satu ayat. Kami perhilangkan satu ayat, kami akad satu ayat saja ya, haida. Au nungsiha ataupun kami lupa dia. Lupa ayat nah. Asy-syaikhatu wasyaikhu iza hajazanaya. Ayat lain lagi nah. Supaya Tuhan katanya iza hadarakumul maut. Ada ayat tu Tuhan nasah kat tu. Hak tu nasah pada makna lapar dak lagi, dak baca lagi. Ayat mengatakan hak Tuhan kata iza hadara ahadakumul maut. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Ayat tu buai makna, tapi sedih sabik pada lapar Quran. Lah duduk baca lagi, tapi makna tu tak ada nak dah tu. Tengok dulu. Tu kami memperhilangkan satu ayat ataupun kami lupa. Na'ti, nascaya kami wak datang pula bi khairin minha, dengan ayat hak terlebih baik daripada ayat hak kami batal. Au misliha ataupun seumpama ayat hak kami hak nasah tu. Mana kami batal, kami datang satu ayat lebih molek pada tu ataupun seumpama. Tengok. Kama di hadun naskhi lughatan, ta'rif bagi nasakh membatal, menghilang, memindah masalah pada logat. Bimaknal izalah, setengahnya daripada ayat atas an-naskh wa naskhi makna al-izalah. Jadi makna menghilang pahal daripada perkataan atana qaulihim al-arab nasakhatis syamsu adh-dhillah, telah memperhilang oleh matahari, telah memperhilang oleh matahari, telah mengangkat matahari az-zillah akan bayangannya, bayangan matahari. Ya akakkan bayangi hodok lituk matahari, maka matahari hilang, perhilang dengan sebab apa? Bimbisati dawiha, dengan sebab lebar cahayanya. Supaya pelita ni dulu gelap, kita kata gelap. Kalau buka pelita ni cahaya bulatan ni, lebar bulatan putih ni, maka menghilangkan seberapa bayang-bayangnya di tepi. Supaya tu juga. Tapi nak ayat tika ni an-nasku dengan makna al-izalah. Dan yang kedua an-nasku bermakna nakli. Mana nak? Kahnahu qaulihim, seumpama perkataan tanah nasakhtu ma fil kitab. Ai naqaltuhu, aku memindah, aku menyaling akan satu catatan, satu citakan hak tulisan dalam kitab dulu, aku pindah mari pada salin baru ataupun citakan baru. Ni makna pada logat. Pas kita nak masuk baru ni,
hadduhu haddun naskhi, yakni maknahu al-istilahiyyu asy-syar'iyyu, yakni makna hak disebut suara oleh ulama lagi pula pesing syarah hak ni, pesing agama hak ni. Mana huwa ia an-naskhu ni, perhati molek, al-khitab, yakni khitab. Gapo khitab? Khitab ni makna tutur tu khitab lah. Murad dengan khitab tika ni orang panggil khitabullah. Khitab tika ni makna khitabullah. Nah, tuturan Allah. Tuhan ada tuturan Tuhan weh. Hak ni bukan tuturan manusia ni. Hak kita duk mengaji ni, hak duk bercara ni tuturan Tuhan. Tuturan Allah Ta'ala sendiri. Kemudian al-khitab adalu, yang tunjuk khitab ni ala raf'il hukmi sabik, di atas nak mengangkat, nak menghilang hukum hak sabik dah. Kemudian sabik hukum ni bil khitabil mutaqaddim, dengan sebab tu kecek dah dulu. Mana kecek dulu? Asy-syaikhatu wasy-syaikhu iza zanayan, bermula orang tua daripada hak tino, orang tino tua. Wasyaikhu, dan orang jatuh tua. Iza zanayan, apabila berzina kedua-dua ni kena pukul 100 hotel. Asal ayat mari pada awal-awal Islam baru timur, selepas pada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kota Mekah, orang berzina daripada orang tua daripada tino ko ataupun jatuh, apabila ia berzina kena pukul, kena puak. Jadi mana kata hak tua ialah berzina, ataupun hak tua daripada hak jatuh berzina. Patut kalau hak muda berzina tak asal ini. Faham tak? Dengar. Tuhan kata perempuan yang tua dan pula lelaki yang tua apabila berzina, fajlidu kulla wahidin min mi'atal jalah, kena rodai 100 hotel. Jadi ayat ni khusus kepada orang tua hak tino ya. Patu yang tua pada laki-laki berzina, makna kata yang muda daripada laki-laki, yang muda daripada perempuan, tak ada kena rodai lah kalau dia berzina. Cuma dia hukum ni sudah sabit dah ni. Sabit dengan sebab khitab yang dulu. Mana kita lah? Asy-syaikhatu wasyaikhu iza zanayan. Ni khitab dah ni. Tuturan Allah Ta'ala yang terdulu. Hukum ni sudah sabit. Ala wajhin, di atas satu jalan. Hukum ni sabit ni. Mana orang tino hak tua, orang jatuh tua, kena rodai apabila dia berzina. Hukum sabit dengan khitab yang dulu, yang lama. Tapi laulahu, tengok, jikalau tiada nyo al-khitabus sani, tak ada khitab dua, khitab yang baru tak kecek. Mana kalau tak ada az-zaniyatu waz-zani iza zanaya, kalau khitab ni tak mari, lakanal hukmu, nascaya adalah hukum ni, hukum qaulihi ta'ala asy-syaikhatu wasyaikhu sabitan, sabit. Makna orang tua hak tino ialah perempuan yang tua, perempuan yang tua, laki yang tua, hak kena pukul, kena godek. Ada pun orang tino hak muda, yang muda jatuh muda, tak ada kena godek. Ayat kata kalau tak mari khitab yang dulu, yang baru, khitab yang kedua, makna hukum bagi khitab yang pertama sudah sabit. Tapi apabila terkecek pula az-zaniyatu waz-zani iza zanaya, maka az-zaniyatu waz-zani mengakakkan hukum asy-syaikhatu, membatal hukum syaikhatu, serta berlamat bagi al-khitab bisani daripadanya. Dulu sudah sabit dah hukum ni. Orang tino hak tua, orang jatuh tua kena pukul, kena godeh. Adapun tika tu ayat mari, orang muda hak tino, orang muda jatuh tak ada kena godeh. Hukum tu sudah sabit lah tu. Tapi apabila mari masalah khitab yang kedua, maka hukum orang tua ni terbatal. Masuk belaka, tak kira muda, tak kira tua, tak kira kata dia tua ke muda, muda, tua, ataupun jatuh muda, jatuh tua, maka kena pukul belaka. Apabila mari az-zaniyat waz-zani, maka ayat ni panggil nasikh, membatalkan ayat asy-syaikhatu wasyaikhu. Dulu ayat tu sabit dah hukum dia, tapi mari ayat yang baru, maka membatallah
al-khitabul mutaqaddim ataupun al-khitabul awas kat tu kan mana kata wallahu alam dia baca dah. Kita minta banyak ni loh. Bahasa penat sangat dah. Kita baca tagi pula dah. Dia baca kau ponok weh. Jalan dak weh. Itu peng. Jalan dak program-program ponok Buat tak? Dia baca ponok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wa al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis tadi kita ngaji pula dah. Ngaji sikit. Qadai tawak dah.